أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan. Pertama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan kasih sayangnya kita semua diberikan, dianugerahkan peluang, dianugerahkan hidayahnya untuk dapat datang ke masjid, menunaikan perintahnya, mengikuti cara yang ditunjukkan oleh kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Maka seharusnya kebaikan amalan yang kita dapat laksanakan ini seharusnya tersedik, tercetus dari lubuk hati kita ini kesyukuran terhadapnya. Dan di situ juga kita perlu ingat dan faham amalan kebaikan yang kita dapat buat adalah menjadi tanda dalil kepada kebaikan Allah itu sendiri. Bukanlah kebaikan yang kita dapat buat ini menjadi petunjuk kita ini yang baik. Tidak. Kita dapat laksanakan kebaikan, itu adalah petunjuk bahawa Allah adalah yang maha baik, yang telah memilih kita, menganugerahkan kita hidayah untuk dapat tunaikan kebaikan itu. Jadi seharusnya kita bersyukur. Dan dalam selang masa antara maghrib isyak ni, Allah juga beri hidayah kepada kita untuk duduk sebentar dalam taman-taman syurga. Nabi sifatkan majlis yang di dalamnya ada menyebut tentang Allah, tentang apa-apa yang berkaitan dengan Allah, seperti agamanya, seperti nabinya, apa-apa sahaja yang berkaitan dengan Allah, ada majlis yang menyebut tentang itu. Maka Nabi kata itu adalah taman-taman syurga. Maka taman syurga sudah wujud dekat dunia ini lagi. Ulama' memang ada membahaskan taman syurga yang Nabi sebut ini, dia bermakna hakikat ataupun dia bermakna majaz. Kalau makna hakikat, maksudnya memang ini taman syurga lah, majlis ilmu ni memang taman syurga betul. Cuma gambaran sebenar syurga tu tak ada lagi lah, sebab di dunia lagi. Ada juga ulama' mengatakan bahawa ungkapan taman syurga yang Nabi sebut majaz ataupun kiasan sahaja, menunjukkan besarnya amalan itu. Ibarat amalan itu sudah boleh menyampaikan kita dah dekat taman syurga. Jadi apa pun yang ulama' huraikan, walhasilnya ialah inilah majlis yang begitu hebat, majlis yang menyebut tentang Allah, yang Nabi sifatkan sebagai taman syurga, yang seharusnya kita ambil faedah. Jadi kita dapat duduk di sini pun adalah hidayat Allah. Di apa jua yang berlaku dalam sehari suntuk kita penuh dengan kasih sayang Allah, penuh dengan pemberian Allah. Kita sedar atau kita tak sedar, maka perlu kita bersyukur. Mudah-mudahan Allah sentiasa akan tambah lagi nikmatnya, pemberian dalam diri kita. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, untuk pengajian malam ini
Saya sambung pengajian daripada yang bulan lepas, berkenaan kitab Al-Kabair, berkenaan dosa-dosa besar. Seperti yang saya sebutkan sebelum ini, kenapa kita perlu tahu satu persatu dosa besar? Kerana itu sifat orang beriman, kan? Sifat orang beriman ni Allah sebut dalam Al-Quran, dia suka untuk menjauhi dosa-dosa besar. Jadi macam mana nak jauhi kalau kita tak tahu? Kita nak jauhi macam mana kalau kita tak tahu? Jadi sebab itu kita kena tahu dosa besar tu apa, supaya kita boleh jauhinya. Dan untuk yang bulan lepas, saya baru berbincang berkenaan muqaddimah dosa lah. Ada pembahagian dosa, bagaimana membersih diri daripada dosa, iaitu taubat dan sebagainya. Jadi untuk malam ini kita masuk kepada dosa besar yang pertama. Jadi Imam Zahabi ataupun pengarang kitab Al-Kabair ini, dia menghimpunkan dosa besar menurut ijtihad dia, penelitian dia, kajian dia, sehingga mencecah 70 dosa besar dalam kitab Al-Kabair ini. Dan tidak dinafikan, menurut kajian penelitian ulama yang lain, mungkin jumlah tu berbeza. Apapun, ulama akan meneliti berdasarkan Quran dan hadis, bukanlah meneliti itu daripada andaian-andaian sendiri. Dan bagi keseluruhan karangan ulama-ulama yang bermacam-macam ini, sememangnya ada satu kesepakatan di antara semua ulama yang mengarang, yang menceritakan tentang dosa besar. Ada satu kesamaan dan kesepakatan, iaitu berkenaan dosa besar yang pertama. Dosa besar yang pertama ni perkara yang sama, walaupun dia disebut, dihurai oleh ulama-ulama berbeza. Kerana apa? Kerana dosa besar yang pertama inilah yang memang perkara yang berat, dosa yang amat berat. Jadi apakah dosa besar yang pertama? Dosa besar yang pertama ialah syirik, syirik terhadap Allah SWT. Jadi syirik ini disebut sebagai akbarul kabair. Bukan sekadar kabair je. Kabair tu dosa-dosa besar lah. Bahkan syirik ni disebut akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Jadi daripada mana dapat difahami dosa syirik ini adalah dosa paling besar? Semestinya difahami daripada Quran dan hadis lah, sebagai sandaran kita. Nanti kita akan lihat syirik ini apakah pembahagian dia, pecahan dia, pembahagian dia, ciri-ciri dan sebagainya. Sebelum itu kita jelaskan dulu apakah itu syirik. Jadi dosa pertama, dosa besar pertama syirik. Apakah itu syirik? Jadi perkataan syirik ini dari sudut bahasa Arabnya, asal perkataan dia daripada satu lafaz yang mempunyai 3 huruf lah, shin, ra dan kaf. Kalau dia dalam bentuk kata perbuatan, bunyinya syarika, syarika yashraku. Dan kadang-kadang dia ditambah dengan alif di awalnya, hamzah di awalnya, jadi asyraka yusyriku. Jadi apakah maknanya? Makna dia ialah kongsi, menjadikan sesuatu pihak sebagai rakan kongsi bagi satu pihak yang lain. Contohnya A, kita berdepan dengan A, lepas tu kita carikan ada B, jumpa B. Okey B, kau sama-sama dengan A. Itu maknanya.
syirikkan. Kita telah mensyirikkan B, maksudnya kita telah mensyirikkan A. Sebab kita telah menyediakan, memberikan A itu satu rakan kongsi dia. Mensyirikkan, itu panggil ni. Itu dari segi makna bahasa dia lah. Jadi kalau sebab itu syarikat, kalau kita kata perkataan syarikat, dia daripada perkataan syirik lah, syarikat, sebab dia adalah perkongsian. Syarikat kan, ada share, ada perkongsian kan. Jadi dia ada unsur perkongsian, sebab tu namanya syarikah. Syarikah tu asal perkataan dia sama, syarikah juga, yasyraku. Jadi itu makna bahasa syirik lah. Jadi dari segi bahasa tu boleh kita gunakan untuk apa-apa. Dia bukan makna dari segi istilah, makna bahasa, makna perkataan. Sebab itu dalam bahasa Arab juga, tali kasut dipanggil syirak. Tali kasut dipanggil syirak. Ambil daripada perkataan yang sama, ambil daripada huruf asal yang sama, iaitu shin, ra dan kaf. Tali kasut dipanggil syirak. Sebab apa tali kasut dipanggil syirak? Sebab tali kasut ni dia telah mempertemukan mempertemukan dua bahagian kasut kan. Jadi tali itulah telah mengikat dan mempertemukan bahagian-bahagian kasut. Jadi namanya syirak, sebab dia seolah-olah telah mengkongsikan juzuk-juzuk kasut tu. Panggil syirak. Itu makna bahasa. Pernah seorang ustaz dia dah lama tak jumpa saya lah, kawan saya jugalah. Satu hari dia jumpa saya, lama tak jumpa, jadi kami gembira lah dapat jumpa. Tengah berbual-bual tu, tiba-tiba dia tanya kat saya, macam mana ustaz, berapa orang dah anak? Dia kata saya, alhamdulillah, saya katalah 4 orang anak. Lepas tu dia tanya lagi, dah 4 orang anak tu berapa orang isteri? Dia kata kat saya, isteri 1 lah, dia kata. Oh, 1 masih tidak mensyirikkan isteri dia kata gitu. Dia maksudnya dia guna lafaz tu secara bahasa. Oh, masih tidak mensyirikkan isteri saya kata ya, betul. Itulah. Jadi maksudnya dia nak kata masih tidak menduakan lah, kita kata menduakan isteri. Itu makna yang senang nak dipahami lah. Jadi kalau dari segi konsep ketuhanan, mensyirikkan Allah ibaratnya menduakan Allah, mentigakan Tuhan, mengempatkan Tuhan. Okey, itu makna dari segi bahasanya. Dan makna syirik dari segi istilah ataupun perkataan syirik tu, bila kita jumpa apa makna yang terus kita akan faham, sudah semestinya perkataan itu merujuk kepada mensyirikkan Allah SWT. Bila istilah itu diguna pakai secara umum, dia memberi makna mensyirikkan Allah, iaitu menduakan Allah ataupun menyertakan Allah dengan sekutu, menyengutukan Allah. Jadi menyengutukan Allah ni daripada beberapa aspek lah. Mungkin menyengutukan Allah, mensyirikkan Allah ni daripada aspek daripada aspek perbuatan dia, aspek perbuatan dia, ataupun daripada sudut keyakinan dia, ataupun daripada sudut ucapan dia, yang mempunyai unsur-unsur mensyirikkan Allah. Perbuatan dia ada unsur-unsur mensyirikkan Allah. I'tiqad, dalaman hati dia ada unsur-unsur mensyirikkan Allah. Itu akan difahami bila pergi kepada pembahagian syirik itu. Tapi dari segi makna istilah syirik mudah difahami, ialah perbuatan menduakan Allah ataupun menyengutukan Allah. Inilah dosa yang amat berat, menyengutukan Allah. Kerana Allah adalah suatu zat yang tunggal, yang esa. Allah sebut dalam Al-Quran, laisa kamislihi syai'un,
tiada sesuatu pun yang seumpama dengan Allah. Allah sebut juga dalam Al-Quran, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tiada siapa pun yang sekufu, setara, setanding dengan Allah. Jadi apabila kita menyengutukan Allah, ibaratnya kita telah wujudkan satu pihak yang dia umpama ada kebolehan sifat-sifat yang seumpama Allah. Maka inilah syirik. Maka ini dosa syirik ni amat besar. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak akan mengampunkan dosa syirik, sedang dia boleh mengampunkan dosa-dosa selain syirik bagi sesiapa yang dikehendaki. Dosa selain syirik Allah boleh ampunkan. Dosa selain syirik, walaupun orang tu mati tak sempat nak bertaubat, dia mati dalam keadaan membawa dosa, apa-apa dosa selain syirik, boleh Allah ampunkan ke akhirat. Walaupun dia tak bertaubat kat dunia, Allah boleh ampunkan dengan rahmat Allah. Tapi dosa syirik, bila seorang itu mati membawa dosa syirik, bawa ke akhirat, dosa itu Allah takkan ampunkan. Takkan ampunkan. Jadi maksud yang Allah takkan ampunkan ini ialah bila dia mati memikul dosa itu, Allah tak ampunkan. Adapun kalau orang tu melakukan kesyirikan tetapi dia bertaubat di dunia ini, sebelum mati dia bersempat bertaubat, itu Allah memang ampunkan. Sebagaimana orang kafir memeluk Islam, dia telah tinggalkan kesyirikan dia memeluk Islam, Allah ampunkan dosa dia. Dia memeluk Islam tu ibarat seperti dia baru lahir, tak ada dosa apa-apa. Allah boleh ampunkan. Jadi maksud yang Allah tak ampunkan dosa syirik ni ialah apabila dia mati masih membawa dosa itu. Dia mati masih membawa dosa syirik itu. Itulah yang tak diampunkan. Tetapi kalau orang tu di dunia dia sempat bertaubat atas dosa syiriknya sebelum mati, itu memang diampunkanlah. Jadi makna tidak diampunkan Allah itu pun kita kena faham di mana nak letaknya. Berbeza dengan dosa selain syirik. Dosa selain syirik, contoh kalau orang itu sebelum dia meninggal dia tak sempat taubat, mati masih lagi memikul dosa yang, contohnya kita kata dosa membunuh lah, kita kata kan, dosa membunuh. Maksudnya dosa yang bukan syirik lah. Walaupun dia mati tak bertaubat, tapi di akhirat dia masih ada peluang diampunkan. Dia masih antara dua, sama ada dia disiksa kerana dosa itu dalam satu jangka masa tertentu, ataupun dia diampunkan oleh Allah. Masih ada peluang lah. Itu beza dia. Jadi dosa syirik ini dosa yang Allah tak ampunkan. Jadi bila Allah sebut Allah tak ampunkan dosa syirik, itu menjadi petunjuk bahawa inilah dosa yang paling besar. Itulah dosa yang paling besar. Dan Allah juga sebut di dalam ayat yang lain, Allah menyebut inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar, kezaliman yang paling besar. Syirik adalah kezaliman. Sebab apa syirik itu zalim? Kita faham zalim ni apa? Zalim ni macam buat anaya kat orang, zalim kan? Menzalimi orang. Jadi kalau syirik tu dikatakan zalim, dari sudut mana zalim tu wujud? Dari sudut mana zalim tu wujud dalam syirik? Dalam syirik pun ada unsur zalimnya. Kita lihat makna zalim itu.
Apakah makna zalim? Zalim ini maknanya ialah meletakkan sesuatu yang tidak kena dengan tempatnya. Itu zalim. Jadi begitulah yang berlaku pada kezaliman-kezaliman. Contohnya orang menzalimi orang miskin, contoh kan, menzalimi orang yang lemah. Sebab apa dia buat menzalimi orang lemah panggil zalim? Sebab orang lemah ni sepatutnya dibantu, orang lemah ni sepatutnya dia dibantu, diberi makan dan sebagainya kan. Jadi kalau orang yang seperti ini tidak diperlakukan begitu, dia telah melakukan perkara yang tak sepatutnya. Perkara yang tak sepatutnya itu namanya zalim. Begitulah syirik. Syirik ni sama, telah buat perkara yang tak sepatutnya. Jadi bila syirik ni kita telah menyengutukan Allah. Maksudnya kita telah menganggap ada satu pihak yang mempunyai sifat seperti Allah. Maka kita telah meletak perkara yang tak patut diletak di situ. Maka itulah zalim. Itulah zalim. Jadi sebab itu syirik pun dipanggil zalim. Bahkan syirik adalah kezaliman yang paling besar. Allah sendiri menyebutnya. Dan di dalam ayat yang lain Allah menyebut, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Apa maknanya? Sesungguhnya orang yang mensyirikkan Allah, menyengutukan Allah, maka Allah mengharamkan untuknya syurga. Allah haramkan syurga untuk dia. Dia tak boleh syurga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kesudahannya adalah neraka. Jadi daripada dalil-dalil yang disebutkan ini menunjukkan betapa beratnya dosa syirik itu. Maka kerana itu syirik itu dipanggil akbarul kabair, dosa yang paling besar. Tapi jangan kita, itu baru cerita tentang kita baru cerita tentang martabat dosa tu. Kita belum cerita perincian syirik tu. Jadi kita jangan bermudah-mudah pula menuduh orang syirik. Ini pun satu perkara yang perlu kita ambil perhatian. Tak boleh bermudah-mudah menuduh orang syirik. Melainkan betul kita sudah pastikan apa kesyirikan yang berlaku, barulah kita boleh kata. Jadi itu pun satu perkara yang penting untuk diketengahkan. Tak boleh bermudah-mudah menuduh orang syirik. Itu satu perkara yang lain yang kita akan bincang juga nanti. Sekarang kita nak bincang tentang perkataan syirik tu dulu. Okey. Dan begitu juga melalui hadis Nabi SAW, Nabi sendiri menamakan syirik ini sebagai dosa paling besar. Nabi menyebut dalam hadis, dalam Sahih Bukhari ada, Nabi menyebut, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Nabi tanya, mahukah kamu aku beritahu tentang akbarul kabair, dosa paling besar? Mahukah kamu aku beritahu tentang itu? Nabi tanya. Jadi Rasulullah, sahabat-sahabat pun menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Bahkan ya Rasulullah, beritahulah apakah itu akbarul kabair, dosa yang paling besar. Maka Nabi menjawab, al-isyraku billah. Yang pertama sekali Nabi sebut, mensyirikkan Allah. Mensyirikkan Allah, dosa paling besar. Kemudian Nabi susulkan dengan wa uququl walidain, menderhakai ibu bapa. Menderhakai ibu bapa besar juga dosanya, tapi dia selepas syirik. Dan seterusnya Nabi sambung beberapa lagi perbuatan-perbuatan yang termasuk dosa-dosa besar. Tapi yang pertama sekali Nabi sebut ialah syirik.
maka syirik adalah dosa yang besar, dosa yang paling besar. Dan menunjukkan syirik ini betapa besar dosanya, kerana syirik berlaku, Allah telah basuh dunia ini. Syirik pertama sekali berlaku bila, tuan-tuan dan puan-puan? Syirik pertama sekali berlaku dekat alam, dekat dunia ni. Syirik pertama sekali berlaku dekat dunia ini ialah ketika zaman Nabi Nuh alaihi salam. Sebelum itu manusia semuanya dalam akidah yang sama. Tidak ada berlaku syirik sebelum zaman Nabi Nuh. Sebelum zaman Nabi Nuh, bermula daripada Nabi Adam sehingga ke zaman Nabi Nuh, maka tempoh waktu tu syirik tak pernah berlaku, tak pernah wujud. Kalau ada berlaku dosa pun dosa yang bukan syirik lah. Contohnya anak Nabi Adam terlibat dalam dosa membunuh, kan? Ada anak Nabi Adam, 2 orang yang berbunuhan. Jadi itu dosa bukan syirik, akidahnya tetap betul. Begitulah manusia hidup dalam keadaan akidah yang betul, sehinggalah sampai di satu masa, iaitu zaman Nabi Nuh, bermula syirik wujud. Bermula syirik wujud. Dia wujud macam mana syirik ni? Mengikut kisah ni banyak disebut dalam kitab Qasasun Nabiyyin, ada Qissatul Anbiya, Qissatul Anbiya ada menyebut, yang ditulis oleh Imam Ibn Kathir. Dalam Qisasun Nabiyyin pun ada sebut. Bermula kesyirikan yang berlaku di zaman Nabi Nuh, puncanya ialah sebelum itu ada orang-orang soleh yang amat disukai oleh masyarakat lah. Amat disukai oleh masyarakat. Sampai satu masa orang-orang soleh ni meninggal. Tapi masyarakat dia nak mengenang, nak orang-orang soleh ni nak ada kenangan, kan? Zaman sekarang kita kenangan, kita ada gambar lah, ada gambar kan, tanggap gambar kan. Di zaman dulu dia nak ada kenangan orang soleh ni, dia pun melukis gambar orang-orang soleh ni, lukis gambar untuk memperingati, mengenang mereka yang soleh ni, lukis gambar ni. Sampai satu generasi mereka mula terfikir gambar ni tak berapa terkenang, kan? Gambar ni tak berapa terkenang. Kita nak buat satu lagi, kita kena wujudkan satu lagi rekaan yang lebih dapat memberi kenangan, lebih dapat memperingati lagi. Maka mereka pun buat patung orang soleh tu. Orang soleh tu dia buat patungnya. Perbuatan ni tidak ada masalah lagi lah, kan? Sebab tak ada lagi unsur-unsur penyembahan, sekadar nak buat patung memperingati, okey, mereka buat. Tapi generasi bertukar sehingga sampai satu generasi, kan, mereka lahir-lahir sudah melihat patung tu ada, dan mereka tak faham tentang maksud sebenar nenek datuk nenek mereka buat patung tu. Maka generasi kemudian ni menyangka patung-patung ni sembahan. Dia dah bertukar matlamat dah, dia dah bertukar maksud dah. Maka generasi yang berikutnya mula menyembah patung-patung itu, yang asalnya patung-patung tu patung memperingati orang soleh. Dia mula menyembahnya. Dan perkara itu berlaku di zaman Nabi Nuh. Maka sebab itu ketika di zaman Nabi Nuh, bermulanya dakwah mentauhidkan Allah untuk membasmi kesyirikan ini. Sebab itu ada ulama yang menyebut Nabi Nuh ini Nabi pertama, kan? Ada ulama yang menyebut Nabi Nuh ni Nabi yang pertama. Nabi pertama dari sudut seruannya sudah bertukar ataupun ada tambahan, iaitu seruannya kepada
ketauhidan yang sebenar, yang mana sebelum itu tidak ada lagi, kerana sebelum itu semua di atas ketauhidan yang sama. Maka syirik mula berlaku di zaman Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh telah sampaikan dakwah selama 905 tahun. Orang yang berimannya sikit je. Dalam tafsir Jalalain menyebut yang berimannya 80 orang je, 40 lelaki, 40 perempuan, bersama dengan binatang-binatang yang selamat di kapal. Sikit je yang beriman. Yang lainnya orang kafir semua, tak terima dakwah. Jadi itulah kali pertama syirik berlaku. Maka betapa kejinya syirik, betapa busuknya, jeleknya syirik, kotornya syirik. Maka ibarat dunia ni telah tercemar dengan satu kekotoran yang sangat jijik. Maka cara Allah memberi azab kepada orang yang melakukan syirik ni, caranya dengan membasuh dunia ni. Allah datangkan banjir. Banjir seluruh dunia ni banjir, tak ada tempat pun yang selamat. Semua binatang yang tak naik kapal pun mati. Hatta burung-burung yang boleh terbang pun mati. Burung boleh terbang pun mati. Sebab apa? Banjir itu terlalu tinggi dan dalam tempoh yang lama. Burung kalau terbang pun terbang je, dah lama dia penat, dia nak turun juga kan. Penat dia. Semua matilah kecuali yang berada bersama Nabi Nuh di kapal. Jadi ulama mengungkapkan banjir itu sebagai membasuh dunia ni dari syirik, kerana itulah syirik pertama berlaku, menunjukkan bahawa syirik ni betapa keji dia, betapa busuk dia, jelek dia. Itulah syirik pertama yang berlaku di dunia ini. Sejak daripada itu syirik dah tak ada dah, dah hilang, tapi kembali dia timbul semula. Timbul semula kesyirikan ni. Dan di segi Jazirah Arab pula, yang memang terkenal dengan amalan syirik, dan bahkan Nabi dihantar di tengah-tengah masyarakat Arab yang begitu banyak Tuhan kan. Syirik dia begitu hebatlah, banyak Tuhan, sehingga di keliling Kaabah tu ada 300 berhala. Dari segi Jazirah Arab pula, macam mana syirik tu berpunca? Syirik tu sebenarnya di Jazirah Arab ni asalnya semua beriman dengan agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Semuanya beriman dengan akidah yang betul yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tapi sampai satu masa seorang pemuka di kalangan kabilah Arab ni, cerita ni sebelum Nabi Muhammad lah, sebelum jahiliyah wujud, sebelum masyarakat Arab jahiliyah wujud. Ada seorang ketua kabilah Arab ni namanya Amrun bin Luhai. Dia kerap pergi berdagang ke kawasan yang macam-macam. Satu hari dia pergi satu tempat namanya Balqa. Di tempat Balqa ni, dia lihat masyarakat di situ menyembah patung. Jadi Amrun bin Luhai ni, itulah pertama kali dia lihat. Dia tak pernah tengok orang menyembah patung orang mengagungkan patung kan, tak pernah tengok. Jadi dia rasa ingin tahu. Bahasa Indonesianya penasaran. Dia rasa penasaran, apa ni sujud-sujud kat batu ni. Dia pun bertanya orang kat kampung Balqa, apa yang korang buat ni sebenarnya? Jadi orang kampung tu pun beritahulah, sebenarnya kami sedang menyembah batu ini. Dia pun kata, batu inilah yang memberi kita makan, yang memberi kita hujan, yang memberi kita anak, yang memberi kita rezeki. Batu-batu inilah. Jadi itulah pertama kali Amrun bin Luhai dengar tentang cerita tu. Jadi dia tertarik. Jadi pun dia kata dekat orang situ, boleh tak aku nak bawa satu patung
aku pun nak praktikkan dekat kampung aku. Apalagi penduduk Balkok tu sukalah. Bagus. Ni ambil satu patung ni. Satu patung ni namanya Hubal. Sebab tu memang dalam pepatah Arab memang masyhur perkataan Hubal ni. Hubal ni maksudnya, Hubal ni adalah berhala pertama dalam semenanjung Arab. Namanya Hubal. Jadi orang kampung ni pun bagi ni, ambil patung Hubal ni, bawa lah balik. Kau boleh praktikkan di kampung kau. Jadi Amr bin Luhai ni dia excited. Dia tak sabar balik kat Arab. Bila dia sampai dekat kampung dia di Arab, dia pun cerita, ni nampak ni, inilah benda ni lah yang bagi kita makan, benda ni lah yang bagi kita minum, bagi kita anak, bagi kita rezeki. Jadi kita kena sembah. Dia pula ajak kampung dia untuk menyembah batu yang dinamakan Hubal tu. Maka sedikit demi sedikit kampung tu semua telah ikut kegiatan penyembahan dia tu. Maka tersebar. Maka ada inovasi penyembahan, macam-macam berhala lagi dibuat. Maka sehingga masyarakat Arab bertukar jadi jahiliah. Jahiliah dia daripada berbagai sudut. Dari sudut pegangan pun jahiliah. Sehingga ada 300 berhala dekat keliling Kaabah. Maka di situlah bermulanya kesyirikan penyembahan berhala dekat tanah Arab. Itu cerita kat tanah Arab lah. Dan sebenarnya begitulah dia berlaku dekat mana-mana pun. Jadi inilah dosa yang paling berat, dosa syirik. Tapi itu memang menjurus ke arah syirik yang betul-betul dipanggil syirik yang akbar, syirik yang paling besar. Dan syirik ni ada pembahagian dia. Jadi pertama sekali, syirik, untuk bahagikan syirik, dia ada aspek, ada sudut yang perlu dilihat untuk nak membahagikan syirik. Sebab itu kalau kita tengok ulama-ulama dalam membahagikan syirik, kita dapati pembahagian mereka agak berbeza. Ada ulama ni dia bahagikan syirik kepada 2. Ada ulama ni bahagikan syirik kepada 6. Ada ulama ni dia bahagikan syirik kepada 4. Ada macam-macam pembahagian ni. Mana satu ni? Mana satu yang betul? Maka sebenarnya semuanya betul. Berbeza pembahagian itu kerana berbeza sudut pandang. Aspek dia beza, sudut pandang dia beza. Maka dia menghasilkan pembahagian yang beza. Macam kita kata kereta lah. Kereta, kalau kita lihat kereta dari depan, kita tanya orang, kereta dari depan ada berapa tayar? Dia kata, orang kata kalau dari depan kereta ada 2 tayar. Apa tayarnya? Tayar kanan, tayar kiri. Tayar kanan, tayar kiri dari depan, kan? Jadi pembahagian tayar ada kanan kiri. Sebab apa? Sebab tengok dari depan. Cuba kereta tengok dari tepi. Kita tengok dari tepi ada berapa tayar? Ada 2, dia kata. Apa dia? Tayar depan, tayar belakang. Lain. Aku tanya orang, kita ada kata tayar kanan kiri. Engkau kata tayar depan belakang ni dah lain. Lain. Sebab tengok dari sudut lain. Cuba tengok dari atas. Ada berapa tayar? Dia kata 4. Kanan, kiri, depan, belakang. Kanan depan, kanan kiri, kanan depan, kanan belakang, kiri depan, kiri belakang. Lain lagi. Sebab apa? Sudut pandang beza. Begitulah syirik. Sebab itu kalau kita tengok karangan ulama dalam membahagikan syirik, ada berbeza-beza. Ada yang kata 2, ada yang kata 2 ni lain, ada yang kata 4, ada yang kata 6. Kerana apa? Sudut pandang berbeza. Tapi saya tak nak cerita semualah, saya cerita beberapa. Azan kejap.
Baik, kita sambung sikit lagi. Saya pun tak berniat nak panjangkan berkenaan pembahagian syirik tadi. Jadi ulama membahagikan syirik ni memang dari pelbagai aspek dan sudutnya. Sebab itu kita lihat pembahagian mereka ni ada agak berbeza, kerana sudut-sudut berbeza. Tapi salah satu aspek ataupun sudut yang paling utama lah, saya boleh sebut dia sebagai paling utama, ialah membahagikan syirik daripada sudut ia mengakibatkan kekufuran atau tidak mengakibatkan kekufuran. Ini satu pembahagian syirik yang kita kata popular, yang paling popular dan paling umum dan mudah nak faham. Jadi syirik ni ada dua. Ikut sudut inilah, mengikut sudut ini syirik dipecahkan kepada dua. Satu dipanggil syirik akbar, syirik yang besar, syirik yang paling besar. Satu syirik yang kecil, asghar. Syirik yang besar ni apa? Syirik besar ni adalah syirik yang menatijahkan kekufuran. Ataupun itulah syirik yang disebut tadi, syirik yang tak diampunkan tadi. Syirik yang besar.
Jadi termasuk dalam syirik ini banyak perkara lah, banyak perkara. Sama ada syirik itu berlaku dalam i'tiqad, sama ada syirik itu berlaku dalam perbuatan, sama ada syirik itu berlaku dalam ucapan. Banyaklah, kalau nak sebut satu-satu tu banyaklah. Tapi ini induk dia, induk pada pembahagian tu. Dan satu lagi syirik yang dipanggil asghar, yang kecil tadi, adalah syirik syirik apa? Syirik yang dipanggil syirik dalam hati, iaitu riya. Riya, tidak ikhlas. Itu pun panggil syirik juga. Dan ada hadis juga menyebut riya ni sebagai syirik khafi, syirik tersembunyi. Ada juga hadis menyebut riya ni sebagai syirik yang asghar, syirik kecil. Jadi dua syirik ni. Satu syirik yang mengakibatkan kekufuran, satu lagi syirik yang tidak mengakibatkan kekufuran tapi tetap dia dosa yang besar, ataupun lebih maklum disebut sebagai riya. Jadi riya pun adalah bentuk kesyirikan juga. Jadi sebab itu apabila kedua-dua bahagian ini menjelaskan syirik, maka kita perlu berhati-hatilah. Berhati-hati dalam amalan-amalan kita, ucapan kita, i'tiqad kita, supaya tidak terjerumus kepada dosa syirik ini. Jadi saya kira untuk malam ini setakat itu dululah, dan insya-Allah pada pengajian akan datang kita akan lihat pembahagian syirik itu dengan sedikit mendalamlah, supaya kita boleh kiaskan ataupun lihat pada amalan kita seharian kita, adakah selamat ataupun tidak selamat daripada dosa ini. Jadi untuk malam ini setakat itu dulu. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang kurang di atas kelemahan diri saya. Kita tutup majlis kita ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal 'asr innal insana lafi khusr.